Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersama dengan saya lagi Da'i Hilman dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Jadi seperti biasa, sahabat-sahabat penonton yang saya hormati, yang juga saya kasihi, Tanyalah Ustaz akan memberikan kita jawapan-jawapan yang mana kekeliruan kita selama ini, insya-Allah. Jadi tajuk kita pada pagi ini sangat dahsyat. Kenapa? Sebab apa dia dekat dengan kita, iaitu hisab dan juga timbangan. Bersama dengan ahli panel kita, tak lain dan tak bukan Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad. Apa khabar Ustaz? Syukur, Alhamdulillah. Kita doakan insya-Allah mudah-mudahan keselamatan, kebaikan dan kemuliaan, ya, betul Ustaz. Dalam zaman orang kata apa, COVID-19 ni Ustaz, saya nak berpesan kepada Ustaz dan juga penonton-penonton kita. Kementerian Kesihatan Malaysia telah menasihatkan peserta-peserta yang mengikuti Ijtimak Tabligh di Masjid Seri Petaling pada 28 Februari sehingga 1 Mac 2020 segera menghubungi pejabat kesihatan daerah masing-masing untuk membendung penularan COVID-19 ini. Jadi sekiranya ada apa-apa persoalan mengenai COVID-19 ini, boleh terus hubungi di talian 03 888 10200 ataupun boleh menukar 3 digit yang terakhir iaitu 200, 600 ataupun 700 seperti mana yang tertera di kaca TV anda semua. Jadi insya-Allah seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz kita akan bersiaran langsung selama 2 jam dan setengah jam lagi iaitu di TV 9. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan boleh terus hubungi kita di talian 0355690349 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011123364480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah di ruangan Facebook kami ada siaran langsung, boleh penonton-penonton boleh tekan butang kongsi di situ bagi manfaat kepada sahabat-sahabat kita di media sosial. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan hubungi talian Tanyalah Ustaz untuk bertanyakan mengenai COVID-19, tapi menghubungi talian yang mana hotline daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi baiklah, tanpa saya lengahkan masa, saya sangat teruja dengan tajuk pada pagi ini iaitu hisab dan timbangan. Ustaz. Ya, baik. Sebenarnya bila saya lihat di ruangan Facebook kita ramai tertanya-tanya Ustaz. Sebenarnya apa maksud hisab dan juga apa maksud timbangan? Boleh tak sebagai permulaan kita Ustaz ceritakan sedikit mengenai hisab dan juga timbangan? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم تقبل منا إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد. Yang berbahagia Da'i Hilman, apa khabar Da'i? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, wajah sihat nampak tu. Mudah-mudahan. Kita doakanlah. Ya, alhamdulillah insya-Allah. Dan seterusnya yang dihormati seluruh para penonton di luar sana yang sedang mengikuti rancangan live kita ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Azza wa Jalla dengan doa kita bersama. Mudah-mudahan ancaman virus COVID-19 yang melanda kita sekarang Allah angkat daripada kita. Allah angkat daripada kita dengan cubaan, ujian yang kita tak mampu hadapi, ya, Da'i Hilman sebenarnya. Dunia sedang hadapi isu ni sekarang ni. Doakanlah dengan berkat subuh, berkat fajar, kita pun lepas bayang subuh dengan doa kita menajak kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan terima, Allah kabulkan sebab sifat Allah ini Allah berjanji kepada kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku terima doa kamu semua. Dan Nabi juga bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati." Doa kepada Allah dan yakin percaya Allah akan terima doa-doa kamu yang kamu kumandang lantunkan itu. Ini saya kira mukadimah peringatan bersamalah kerana situasi hari ini cukup mencengkam perasaan kita, kehidupan kita dan segala-galanya. Baik tuan-tuan, kita doakanlah. Topik kita pada pagi adalah tentang hisab dan timbangan. Kalau saya boleh terjemah bahasa Arab maknanya al-ardu wal hisab wal mizan. Al-ardu wal hisab wal mizan. Maknanya hisab dan timbangan.
Apa yang paling penting kita kena yakini bahawa akan datang satu hari yang Allah tentukan saatnya ialah di mana apa yang berlaku ialah wa dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhudun. Ini ada dalam surah Hud ayat 103. Kata Allah Azza wa Jalla, pada hari tersebut manusia akan berkumpul. Majmu'un lahun nas, akan berkumpul beramai-ramai, wa dzalika yaumun mashhud, hari itu akan dipersaksikan. Jadi keyakinan kita tuan-tuan, dunia tak akan kita nikmati selama-lamanya, dan bumi tak pijak selama-lamanya, dan langit tak junjung selama-lamanya. Bila sampai waktu dan masa, kita akan kembali kepada Allah sebagai hamba-Nya. Dia akan disiasat, ditanya, disoal, dimuhasabah, dihitung, dinilai kita. Di ayat ini, iaitu surah Hud 103, jelas menunjukkan kepada kita ada hari pertemuan. Majmu'an, dikumpulkan semuanya. Bukan saja bertemu, tapi masyhud, akan dipersaksikan, dinilai, dihitung. Jadi ini kepercayaan kita. Dan ini juga dinyatakan Allah dalam Quran. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka akan dikumpul pada hari masa yang Allah tentukan. Bukan kita tentukan. Jadi ini antara ciri-ciri keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana yang melengkapkan iman kita ialah kepercayaan kepada hari Kiamat. akhirat, hari kiamat. Hari bertemu Allah Azza wa Jalla. Bila sampai tahap itu, manusia akan dimatikan Allah Azza wa Jalla, meninggalkan apa mereka dalam hidup ini, keluarga ditinggalkan, rezeki ditinggalkan, dunia ditinggalkan, maka sampai ketikanya akan dibangkitkan. Sebab timbul perkataan hisab, al-ard, al-mizan. Makna apa? Akan dibentangkan, al-ard dibentangkan balik, al-hisab dinilai kembali, al-mizan ditimbang semula. Jadi maknanya tuan-tuan, bila bercakap tentang perkara hisab timbang ini, ia satu akidah yang wajib kita percayai. Bahkan kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ini suatu tahap keimanan paling tinggi sekali. Sebab apa? Sebab kalau kita percaya ada hari hisab, pertimbangan, ditimbang amal kita, mana kita akan bersiap siaga, sedia. Dengan hidup sekarang ni, akan datang hari pertimbangan, insya-Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam hal ini dianggap sebagai satu punca akidah yang paling penting. Menolak tentang adanya hari hisab, pertimbangan, membatalkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini prospek utama. Baik. Soalan dai tadi ialah tentang apa dikatakan sebagai hisab dan timbang ini. Baik. Saya nak tengok di sini satu pandangan menarik daripada para ulama kita lah, yang mengatakan bahawa hisab itu ialah al-addu wal ihsa. Hitung kira. Jadi kita pun tahu hisab kan. Dulu masa sekolah rendah saya dulu ilmu hisab. Tetapi zaman ilman matematik masa saya sekolah itu ilmu hisab. Jadi kita faham hisab kira lah. 1 campur 1, 2. 2 campur 3, 5. 1 kali 1, 1 contohnya. Jadi kira satu-satu. Baik. Jadi kalau begitu keadaan hisabnya bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengira satu-satu tentang amal kita, tentang kehidupan kita, baik buruk kita, itu dinamakan sebagai hisab. Al-'ad wal ihsa. Yang keduanya ialah bila bercakap tentang hisab ini, dia banyak ceritanya. Itu kita akan sebut nanti insya-Allah. Hisab ini kira 1, 2, 3 Ustaz. Bukan 1, 2, 3. Hisab maknanya suatu perhimpunan bertemu Allah akan disoal siasat tentang apa? Amalan, ilmu, kebaikan, keburukan kita. Baik. Dinamakan timbangan ialah sebuah al-mizan. Dengan makna kita akan ditimbang dari sudut perkataan, perbuatan kita. Dalam Al-Quran banyak sebenarnya. Kalau saya nak nukil pada tuan-tuan, satu ayat yang jelas kepada kita ialah daripada surah Al-Anbiya 47. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang timbangan ini? Al-mizan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa nadha'ul mizan al-qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Dan kami akan letak satu timbangan di padang mahsyar untuk menimbang amal manusia. Ada orang berkata bukan saja amal kita sendiri akan ditimbang. Jadi orang yang berat agaknya berjaya kot. Tak, dia bukan seberat dia timbang kita ni buat kurus ataupun gemuk. Tapi kita ditimbang, dia kata ulama, dengan maksud amal kita. Orang kurus amal banyak, selamat. Yang gemuk amal banyak, sejahtera. Yang kurus amal jahat banyak, tak selamat. Yang gemuk
Dah dia gemuk satu hal, kemudian minta maaf katakan, amal jawab pun lagi teruk. Jadi ada pandangan kata bahawa kita bukan ditimbang amal, kita ditimbang sekali. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa nadha'ul mawazina al-qista li yaumil qiyamati." Hari itu kami akan letak satu timbangan untuk mengadili manusia. Fala tuzlamu nafsun syai'a, tak ada siapa yang dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka timbang Allah adil. Allah timbang dengan adil. Tidak ada kezaliman bagi hamba Allah walaupun seinci. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Seinci mana pun tak dizalim Allah. Yang baik-baik, yang buruk-buruk, yang dosa-dosa, pala-pala. Ini semua dikatakan sebagai al-mizan. Kita akan bincang nanti. Jadi perkara tentang persoalan hisab timbang ini antara perkara akidah wajib kita percayai. Menolaknya membatalkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wallah, itulah antara rumusan awal. Permulaan kita lah. Permulaan. Jadi insya-Allah Ustaz, bila mana kita ceritakan hisab dan juga timbangan ni Ustaz. Bila kata hisab tadi menghitung-hitung, Allah akan menghitung. Cumanya Ustaz, ada orang kata buat satu amal kejahatan ni dikira satu, bila amal kebaikan dikira 10 dan berganda-ganda. Jadi bagaimana ni Ustaz? Adakah benda ni betul ataupun bagaimana pegangan kita Ustaz? Itulah keadilan Allah Azza wa Jalla tuan-tuan. Dalam kita beramal ini, Allah Maha Kaya. Allah sifatnya sayang kepada hamba-Nya atas nama hamba yang beriman, yang suka kebaikan. Sebab itu bagi Allah, gandaan pahala itu ada bagi orang beriman. Ya? Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin. Orang buat baik, satu kebaikan dia buat, Allah akan ganda sampai 700 kali ganda. 700 kali ganda. Orang buat jahat, as-sayyi'atu bimithliha. Satu kejahatan, satu dosa. Kalaulah Allah SWT gandakan dosa itu, berat kita. Buat satu kesalahan, ganda dosanya sampai 700. Demam tak kebahlah kita. Ini tanda Allah sayang kepada kita. Awak buat satu kesalahan, satu dosa. Allah harap awak kembali. Tapi awak buat satu kebaikan, 700 kali ganda. Itu satu motivasi. Jadi di mana pilihan kita? Jadi kalau orang beriman pada Allah, dia tak akan pilihlah kejahatan, dia akan pilih pahala. Sebab apa? Berkali ganda. 10 sen derma, bukan 10 sen nilai bagi Allah. Akan sampai 700 kali ganda. Jadi ini merupakan satu pernyataan menunjukkan Allah kasihkan kita dengan situasi di mana dia sedia untuk beri pahala yang lebih. Bukan dosa. Baik. Alhamdulillah, itulah satu motivasi untuk kita untuk melakukan amal kebaikan yang lebih lagi. Jadi insya-Allah Ustaz, kita nak beras seketika. Jadi penonton-penonton jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baiklah, seperti biasa kita masih lagi dalam tajuk hisab dan juga timbangan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Jadi sekiranya ada soalan, boleh terus hubungi kita di talian 0355690349 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011123364480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Jadi baiklah, tanpa lengahkan masa, tadi sedikit sebanyak Ustaz dah cerita sikit apa maksud hisab dan juga timbangan. Cuma saya nak bacakan satu soalan daripada Facebook, daripada Sal Rasid Cik Si. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam proses hisab dan timbangan, adakah setiap orang akan melalui dan mendapat buku amalan, timbangan, mizan dan juga titian sirat? Yang kedua, adakah golongan yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala akan terlepas daripada hisab dan juga timbangan mizan? Terima kasih Ustaz. Jadi soalan Ustaz simple. Makna kata, adakah semua orang akan mendapat buku amalan itu dan juga akan melalui timbangan mizan dan juga titian sirat? Kalau orang tu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, adakah terlepas daripada mizan dan juga hisab Ustaz? Silakan. Okey. Pertama sekali kita harus ingat, berdalilkan daripada Al-Quran dalam surah Al-Ghashiyah ayat 25-26. Allah kata apa? Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sesungguhnya kepada kami mereka akan kembali. Mereka itu siapa? Maknanya mereka itu manusia. Iyabahum dengan makna semua manusia. Yang mukmin, yang kafir, yang jahat, yang elok, yang baik, yang tak elok.
iyabahum, semua akan balik pada Allah. Bukan balik saja, tapi dengan maksud yang lain, thumma alaina hisabahum, kemudian atas kami untuk hitung mereka. Hisab dan kira mereka. Jadi kata para ulama, ayat ini jelas menunjukkan semua orang akan dihitung, dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Anda mukmin ke? Anda musyrik ke? Anda banyak maksiat ke? Anda banyak pahala tanpa maksiat pun, sampai masalah. Cuma perkara hitung tadi berbeza-bezalah. Bagaimana perhitungannya kita akan sebut nanti. Sebab ada manusia, perhitungan Allah cepat dan laju. Ada orang lambat dan slow. Ya? Jadi perhitungan akan berlaku. Semua ini diberitakan Allah Al-Quran. Cuma dalam hal ini bagi saya ialah menjawab soalan daripada saudari Salsal Rasid yang bertanya tadi, ialah yang pertama sekali kita jawab bahawa tiap orang mereka menerima amal masing-masing. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca suratan amal masing-masing. Ada orang Allah beri dengan tangan kanan. Utiya kitabihi biyaminih. Orang beri dengan belah kiri, tetapi masing-masing akan dibawakan buku amal masing-masing. Iqra kitabak. Kitab ini bukan buku sains, bukan matematik, geografi ini. Kitab dari mana? Kitabul amal, suful amal. Catatan amal kita. Kita akan baca. Bila Quran kata iqra, kita baca, mana siapa punya? Kita punyalah. Saya tak akan baca suratan amal dan ilmahan. Saya akan baca suratan amal saya punya. Jadi makan baca suratan amal. Baca dengan makna, bukan baca macam kita baca sekarang ni, tapi dengan penuh fokus perhatian. Catatan buku itu tentang apa? Tentang sejarah kehidupan kita. Daripada awal kita hidup sampai kita meninggal. Baik dan buruk. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahawa semua orang akan diberi amal. Tidak ada orang terlepas. Jadi tak akan timbul daripada masyarakat nanti dan ilman terlepas. Nama tak ada senarai. Maka sejarah tak ada. Sebab dalam hubungan ini tuan-tuan Allah ingat pada kita. Dalam satu ayat di surah Qaf, Allah kata kepada kita tentang betapa yawma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa lafaz kita cakap, ucapan kita ucap, bahkan perkataan kita lafazkan, perbuatan kita buat akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Itu menunjukkan tidak ada orang yang terlepas daripada bicara di padang mahsyar. Mahkamah Allah akan bersidang. Ini satu keyakinan bagi kita. Baik. Ada pun orang syirik pada Allah, yang tidak syirik, mukmin, tetap akan dihisab. Tetapi hisabannya pada mahsyar nanti, hisaban yang terlalu mudah dan cepat. Sebab itulah saya kira, boleh saya sambung sekali? Boleh. Kita menerima soalan insya-Allah. Ya. Dalam hisab ini, di akhirat ini, kalau kata ulama, dia ada beberapa keadaan. Anwa'ul hisab fil akhirah. Keadaan hisab pada mahsyar banyak. Salah satu ialah man yantaliquna ilal jannati bighairi hisab. Ya. Memang ada golongan yang Allah tidak hitung mereka. Ini 70,000 orang. Nabi dah sebut dalam hadis, ya. Tetapi yang banyak berlaku ialah man yuhasib Allah Taala lakin hisaban yasira. Makna ada orang itu Allah dengan itu perhitungan yang mudah. Hisaban yasira min ghairi niqashin wala tadqiq, tanpa perhitungan yang mendalam. Maknanya tengok lulus. Cepat lulus. Luluskan. Allah kata lulus ke syurga. Insya-Allah. Ini Allah sebut Nabi sebut dalam hadis yang panjang. Kemudian satu ketika pernah berlaku kepada Aisyah, Nabi berdoa kepada Allah. Nabi kata apa? Nabi kata Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitungkan aku dengan perhitungan yang mudah. Aisyah pun kata amin. Lepas Nabi doa begitu, sebab Nabi kata ya Allah, hitungkan aku dengan hitungan yang mudah. Maka Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, engkau dihitung juga? Engkau dihitung ke? Nabi kata, ya, aku juga dihitung. Nabi SAW sempurna lengkap. Ya. Tapi ya, aku dihitung. Bahkan Nabi berdoa, Nabi kata, Allahumma hasibni hisaban yasira. Tolong ya Allah, hitungkan aku hitungan yang paling mudah. Aisyah pun tolong aminkan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa ada orang Allah hitung cara yang paling mudah dan simple. Laju. Yang ketiga, ada orang yang dihitung. Tapi macam mana? Man yushaddad alai wa yuwabbikh lidhunubi. Allah akan hitung dengan keadaan menyusahkannya. Dalam keadaan yunaqash fiha wa yudaqqaq. Maknanya akan dihitung dengan satu persatu, mendalam. Ini golongan yang mungkin sembahyang tinggal, yang puasa tak sempurna, yang durhaka mak ayah, contohlah. Mak ayah ada, tapi durhaka contohnya. Sembahyang tak tunaikan.
perhitungan Allah dengan secara dahsyat, dan kata ulama golongan-golongan yang diperlewatkan ke syurga. Ada orang yang panjang perhitungannya, tak selesai-selesai. Dalam keadaan yutawwil hisabuhum. Allah panjangkan hisab mereka, keadaan lagi menyusahkan. Sebab apa? Banyak sangat dosa dia. Allahu Akbar. Dosa melampau sangat-sangat. Tak ada taubat, tak ada istighfar. Kembali pada keadaan dosanya banyak. Orang macam ni akan perhitungan terlalu banyak sangat. Jadi kata para ulama, semua orang mukmin akan dihitung. Tapi saya sebutkan tadi, memang dalam hadis disebut ada 70,000 orang yang Nabi kata mereka terlepas daripada perhitungan. Dan kita wallah tak tahu telah masuk tidak golongan ni. Tapi golongan dimuliakan Nabi SAW. Allah muliakan mereka. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Makna kata doa tu bagus. Makna kata kita selalu masukkan doa dalam sembahyang kita. Allahumma hasibni hisaban yasira. Jadi baiklah, itu sebagai amalan kita insya-Allah. Saya nak ambil satu pemanggil daripada penonton kita bertuah pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nai Hilman dan Ustaz Ruslan Muhammad. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz sebagaimana biasa saya dengar dalam ceramah Ustaz ada penceramah bercerita mengenai timbangan inilah. Hisab tu kita tahulah dah kira-kira apa semua ditimbang Ustaz bagaimana Ustaz jelaskan tadi. Jadi soalan saya, ada yang mengatakan apabila timbangan ini sama berat ni Ustaz, ada yang berah baik pun dengan berah yang buruk ni sama berat ni Ustaz. Ada yang mengatakan Nabi akan membantu di sinilah. Rasulullah akan membantu ni umat dia, iaitu diletakkannya serban dan jubah dia untuk memberatkan sebelah kebaikan Ustaz. Soalan saya, apakah benar perkara ini berlaku? Adakah dalil-dalil yang mengatakan benda ini benar ataupun menyokong kuat perkara yang macam ini? Satu lagi Ustaz, yang mengenai Ustaz yang kata 70,000 tadi itu yang tidak dihisap ni. Siapakah mereka ini, daripada golongan manakah? Apakah mereka yang mati syahid ke ataupun bagaimana Ustaz yang mendapat kelebihan tidak dihisap ini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Omar atas soalan yang diberikan. Selalu Haji Omar ni soalan yang tidak mengecewakan. Jadi alhamdulillah. Ustaz, soalan pertama, mana kata timbangan sama berat. Adakah ada syafaat daripada Rasulullah SAW meletakkan serban, jubah sebagainya? Adakah itu benar? Dan yang kedua, mengenai 70,000 orang. Bagaimana ini Ustaz? Fadhal. Baik. Terima kasih Cik Omar daripada Pekan Pahang. Ya. Pertama sekali, dalam hukum beragama ini, ada banyak penjelasan Nabi SAW tentang persoalan manusia ada kemungkinan. Dia hidup keadaan baik pun dia buat, maksiat pun dia buat. Manusia, ya. Ada ketika buat kebaikan, pahala banyak, pahala bersedekah, derma, membantu orang, sembahyang, solat. Ada ketika mungkin dosa dia buat. Dia menipu, pendustaan, macam-macam, dan dia mungkin macam-macam lah. Dosa lah dosa. Tiba-tiba persoalan tadi tentang macam mana keberatannya. Dalam keadaan hisapnya, orang ini tiba-tiba nampak semacam sama. Jadi benda tu logik akal tu. Logik akal. Kadang-kadang tak timbangan, tak ke mana ni? Ya. Pertama sekali dalam hal ini kita ingat bahawa kemasukan kita ke dalam syurga banyak bergantung atas rahmat Allah Azza wa Jalla. Berdalilkan hadis pada Bukhari Muslim, betapa Nabi telah sebut dalam hadis betapa syurga ini Allah yang punya. Kemasukan kita bukan kerana soal banyak baik amal kita, tapi rahmat Allah Azza wa Jalla. Cuma tinggal lagi dalam kata para ulama, saya tak jumpa hadis tentang berat jubahnya, berat serbannya. Minta maaf, saya tak jumpa. Tadi kan disebutkan, kerana berat jubahnya, kalau berat jubahnya mana, kena simpan jubah banyak lah. Simpan serban banyak-banyak stok lemari, mudah-mudahan memberatkan timbangan. Jadi logik akal saya berkata bahawa kalau sekadar berat jubah, berat serban, berat kopiah dan berat kain sarung itu tak cukup kuat ya. Sebab keberatan fizikal itu daripada unsur fizikal dia bukan segala-galanya. Yang berat amal kita. Sebab itulah dalam hukum ini kata para ulama, dalam hal ini saya baca beberapa kitab lah tertentu di antara kitab yang dituliskan oleh Syekh Dr. Al-Uraifi ini, dia kata apa? Dia kata dalam soal ini pertama serah pada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, manusia ini ada sesuatu yang namanya istighfar taubat. Mungkin ketika dia buat kesalahan, dia beristighfar. Tetapi penyesalan tidak ke mana. Sebab itu kita dalam hidup beragama, kita kena sentuh sebab isu ini penting. Dalam beragama ni, bila buat dosa, kita kena segera bertaubat. Segera bertaubat. Sebab Allah sebut Quran. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Orang buat dosa kena segera bertaubat. Jangan tangguh. Ada kemungkinan kita buat dosa
kita segera bertaubat. Bila bertaubat, kita kembali kepada Tuhan. Tapi ada masa kita kembali semula kepada kejahatan. Jadi sifat taubatnya tak sempurna. Sedangkan kena sempurna. Jadi hal ini kita kesal pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kemungkinan manusia ini bila bertaubat atas kealpaannya, dia buat balik, ada nilai istighfar. Dengan itu bukan soal berat timbangan jubah serban, tapi atas hikmat keredaan Allah Azza wa Jalla. Satulah orang mukmin lazimi istighfar. Orang beriman lazimi istighfar taubat. Jangan putus hubungan kita dengan istighfar. Buat dosa pun istighfar. Taubat pada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab keberatan taubat ini dia akan membantu di padang mahsyar nanti. Wallahu alam. Jadi adakah ada syafaat Rasulullah SAW Ustaz ketika mana berlakunya di timbangan nanti Ustaz? Syafaat perkara yang kedua. Syafaat Nabi itu perkara yang kedua. Memang ada. Syafaat Uzma akan datang. Itu perkara kedua. Saya lupa sebut tentang 70,000 tadi kan. 30,000 ya. Dalam ini ada hadis Nabi SAW yang jelas daripada riwayat Bukhari dan Muslim. 70,000 manusia ini, mereka ini akan datang ke syurga bighairi hisab. Hal ini berdalilkan hadis Nabi daripada Bukhari Muslim, kata Nabi, "Uridat alayya al-umam bil mausim faraitu ummati fa'ajabani kathratuhum." Panjang ceritanya, Nabi sebut tentang akan dibentang pada satu umat akulah. Di pada mahsyar nanti keadaan mereka ini cukup hebat. Apa kehebatannya? Mereka ini akan masuk syurga tanpa hisab, 70,000 orang. Jadi kata Nabi, mereka ini masuk syurga bukan begitu sifatnya. Allah redha mereka, lalu kata Nabi, la yastarquna wa la yaktaun. Makna orang ni kata ada dua riwayat. Satu riwayat kata mereka ini dalam keadaan dibawa ke syurga oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana mereka ni jenis orang yang tidak melakukan ruqyah. Maknanya tidak berbomoh lah. Ya? Dalam maksud tak berbomoh. Dan dia jaga akhlak, agama, keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka ini akan datang syurga keadaan dipermudahkan. 70,000 orang. Termasuklah sahabat bila dengar ni, namanya Ukashah. Dia kata apa? Ya Rasulullah, Allah maj'al minhum. Ya Allah, aku nak bersama mereka. Kata Nabi, kamu dengan mereka ini. Jadi ini kehebatan Ukashah lah. Jadi bila sahabat dengar, yang lain kata, ya Rasulullah, kami juga nak masuk syurga macam tu. Kata Nabi, sabaqaka biha Ukashah. Ukashah dahului kamu. Siapa 70,000 ini? Nabi tak cerita. Umat baginda, zaman baginda ada. Kemudian, wallahu alam. Mudah-mudahan kita masuk, wallahu alam lah. Tapi umat yang ramai. Yang penting, ada orang Allah angkat darajahnya pada masa itu. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah. Mana kata jelas dalam apa yang kita bicarakan oleh Ustaz tadi. Jadi, sampai lengah ke masa, saya nak baca satu soalan daripada Facebook, daripada Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang sentiasa dalam lindungannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di saat kita dihisap dan dihitung segala amalan, adakah makhluk lain juga menyaksikan saat kita dihisap dan dihitung? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Jadi soalannya bagus Ustaz. Adakah kita nanti bila mana dihitung nanti akan dipaparkan dan ramai-ramai akan tengok masuk binatang dan sebagainya Ustaz? Fadhal. Bagaimana Ustaz? Cantik soalan Puan Laila Dila Rosa ni. Perhitungan di padang mahsyar tuan-tuan, perhitungan yang terbuka. Ya. Artinya bukan kita berdepan Allah saja. Dia mahkamah terbuka, mahkamah yang Allah buka untuk dilihat oleh orang lain. Waktu di padang mahsyar tidak ada apa yang rahsia bagi Allah Azza wa Jalla. Kesalahan kita Allah dedahkan. Keburukan kita Allah buka pekung di dada kita. Itulah menakutkan kita sebab pada masa itu orang akan tahu tentang keaiban kita selama ini. Penipuan kita ke, maksiat kita, dosa kita, pada hari itu Allah akan buka. Jadi situasi ini Allah gambar dalam Quran sebenarnya. Sebab kamu Allah bersidang dalam keadaan ketika itu mereka akan diperlihatkan. Apa kamu akan lihat sama? Sebab itulah dalam ini kata para ulama kita rahmatullahi alaihim termasuklah kalau kita berdosa dengan binatang-binatang ternakan. Katalah kita jenis sepak kucing sampai mati. Sepak ayam sampai putus kepala contohnya. Saksa binatang. Ingat mereka juga akan menyaksikan dosa kita di padang mahsyar nanti. Ini menunjuk kepada kita bagaimana ancamannya ialah di pada mahsyar dosa kita akan diperlihatkan Allah kepada orang yang lain. Bukan kita dengan Allah saja. Ini mungkin satu di antara ayat yang boleh kita ambil sebagai peringatan bagaimana sifatnya kata Allah Azza wa Jalla wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran
wala yadhlimu rabbuka ahada. Surah Al-Kahfi ayat 49. Ayat ini jelas tentang apa? Bila amal kita Allah buka di padang mahsyar, kesan Allah buka, terbukti yang kecil Allah tunjuk, yang besar Allah tunjuk. Satu pun tak akan Allah tutup. Yang buruk, baik, kecil Allah akan tunjuk. Kecil, besar Allah tunjukkan. Sehingga ketika itu kata Allah Azza wa Jalla, illa ahsa. Allah akan kira. Kira depan siapa? Makhluk ramai lah. Jadi ini kata Allah Azza wa Jalla, Allah tidak zalim sesiapa pada hari itu. Jadi jawapan kepada Puan Laila tadi bahawa ya benar amal kita akan diperlihatkan. Hatta depan binatang kita mesti saksi dulu. Saksi. Jadi kita jangan fikir jauh lah. Macam mana pula kucing akan bercakap ke? Itu Allah punya kuasa. Zalim binatang, haknya binatang akan cuba dakwah kita kembali. Baik. Allahu'alam. Baik. Jadi Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan-golongan yang terselamat di hari akhir nanti insya-Allah. Amin. Jadi Ustaz, saya nak ambil satu lagi pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail daripada Sungai Buloh. Ya, Haji Ismail. Okey, Teruskan soalan soalan. saya, adakah golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mendahului hisab dan timbangan berbandingkan dengan orang-orang yang kufur? Itu saja soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail atas soalan yang diberikan. Ustaz, adakah umat Islam itu ataupun orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah Taala akan mendahului hisab dan timbangan daripada orang-orang yang tidak mengucap dua kalimah syahadah? Ustaz, fadhal. Okey, terbaik soalan ini. Ya, Cik Ismail, Haji Ismail daripada Sungai Buloh ya. Apakah orang-orang yang beriman mendahului orang-orang yang kufur dalam soal hisab di padang mahsyar nanti? Berdasar kepada banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa umat Muhammad ini akan dibangkit lebih awal daripada umat yang lain. Jadi kata para ulama menunjukkan kepada kita bila mahkamah Allah bersidang di pada mahsyar nanti, tidak kira yang berimankan umat Muhammad ke yang kufur, semua akan dibangkitkan bersama-sama. Sebelum umat Nabi Nuh, sebelum umat Nabi Musa, Nabi Salih, Nabi Hud, Nabi Daud dan seumpamanya, umat Muhammad pertama akan dibangkit. Bahkan ada hadis menyebut bahawa di padang mahsyar nanti Nabi sendiri menyebut bahawa dia baginda akan dibangkitkan. Contoh dalam hadis daripada Al-Imam Bukhari, Nabi kata apa? Yas'aqun nasu hina yas'aquna fa akuna awwala man qama fa idza Musa akhir bil 'ash sampai akhir. Bila sampai manusia dah mati semua, bangkit di padang mahsyar, Nabi kata apa? Akulah orang pertama bangkit. Dan selepas aku siapa? Umat akulah. Kita umat Muhammad SAW. Jadi umat Muhammad bila bangkit, tak kira siapa. Yang beriman bangkit, yang tak beriman pun bangkit. Umat Muhammad ni, yang kufur pun bangkit, yang mukmin bangkit bersama. Cuma tinggal lagi, jawab pada soalan Jismat tadi, memang golongan yang beriman didahulukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Berlaku peristiwa dia dalam hadis Nabi sebut bahawa bila umat Muhammad dibangkit, antara peristiwa yang dirakam dalam hadis ialah ketika mana Nabi dibangkit bersama kita, ada orang yang beriman sama Nabi dapat minum air namanya Al-Kautsar. Ma'ul Kautsar. Yang tak beriman tak dapat minum. Maka yang beriman itu bersama Nabi lah. Yang tak beriman, tak minum, mereka kecewa. Sebab itu Nabi bertemu Allah Azza wa Jalla. Innahum ummati. Wahai Allah, itu umatku. Tapi Allah jawab, tidak Muhammad. Kamu tak tahu. Yang beriman, beriman. Yang tak beriman, kamu tak tahu apa mereka buat selepas kamu telah wafat. Maknanya di situ menunjukkan bahawa orang beriman akan diawalkan. Yang tak beriman akan dilewatkan. Sebab tu orang tak beriman lagi susah di pada mahsyar. Dalam kesempitan, dalam kepayahan, dalam keadaan yang susah payah, mereka lebih jauh, lebih banyak masa mereka untuk disiksa oleh Allah. Seawal itu belum neraka lagi. Orang beriman, Allah permudahkan urusan untuk ke syurga. InsyaAllah. Itu satu. Yang keduanya, kalau tengok dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar, ya, Allah sebut tentang dua golongan ini. Yang beriman, tidak beriman. Contoh dalam golongan beriman, Allah kata apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Orang beriman. Allah bawa mereka untuk dihitung hisab, neraka dah menanti, syurga dah menanti. Orang beriman ini, maknanya mereka gembira awal. Yang tak beriman ini, mereka diperlewatkan. Lalu kata Allah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara
hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum sampai akhirah Az-Zumar. Orang tak beriman, Allah akan soal banyak. Kenapa kamu begini-begini? Menyebabkan keadaan katanya bila orang beriman masuk syurga, dah sonok syurga ini, orang kafir akan yang tak beriman akan tolonglah kami tak larat, kami kena seksa, tolonglah kami nak minum. Tengok. Jadi makna orang beriman diawalkan, yang tak beriman akan kemudian dilewatkan. Baik, itu peringatan kepada kita dan juga semangat motivasi untuk kita melakukan amal kebaikan lagi. Jadi insya-Allah kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Penonton-penonton yang saya hormati dan juga saya segani, kita masih lagi dalam tajuk Hisab dan juga Timbangan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Jadi insya-Allah seperti biasa, sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita di talian 03 5569 0349 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011123364480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Jadi baiklah, kita ada satu lagi pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Roslan dan Dai Hilman. Ya. Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sekudah Johor. Ya, Haji Tukinon. Teruskan dengan soalan. Persoalannya Ustaz dan Dai, saya nak tanya Ustaz, kalau beribadah, bekerja bukan kerana Allah, kerana sesuatu atau kerana manusia lah. Contoh, dia nak solat pun supaya orang pandang dia, dia tu rajin solat ke apalah. Kan? Adakah ini boleh mengubah atau meringankan ataupun memberatkan timbangan kita kerana kerja-kerja yang dilakukan itu tidak kerana Allah? Itu saja hanya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Tukinon. Soalan yang bagus pada pagi ini Ustaz. Mana kata apa saja amalan Ustaz yang kita lakukan di atas muka bumi ini tidak berpaksikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kerana yang lain, kerana nak pujian dan sebagainya. Adakah itu ada kesannya di timbangan kita Ustaz? Fadhal. Tuan-tuan, puan-puan, Tuan Haji Tukinon dan seluruh yang mendengar rancangan kita pada pagi ini. Dalam hubungan ibadat dengan Tuhan ini, kita diminta sangat-sangat beribadat kerana Allah Azza wa Jalla. Itu hakikat, kita jangan tolak ke tepi sama sekali. Sebab apa? Sebab ibadat kita ini ada kepentingan untuk alam akan datang. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, dia kata apa? Ini saya ulang cakap dalam rancangan ni. Saya ulang balik pagi ni. Ilmu adalah pemandu. Iman adalah penyelamat. Amal soleh bekalan kita. 3 perkara. Iman, saya ulang balik, ilmu adalah pemandu. Dia akan bawa kita ke jalan hidup yang sejahtera. Yang kedua, iman penyelamat kita. Kenal kita dosa, pahala, maksiat, mungkar, kebaikan dan dosa. Contoh, iman. Adapun amal soleh adalah bekalan kita di padang mahsyar. Bekalan kita adalah pada mahsyar, pada amal kita. Banyak dan sikit. Itulah bekalan kita. Kalau banyak, alhamdulillah. Sikit, masya-Allah. Jadi kalaulah iman, kalaulah amal bekalan kita, maknanya solat kita, bekerja kita, zikir kita, tasbih kita, sedekah kita, zakat, semuanya kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa sememang begitu. Bahkan Quran pun sebut. Contoh saya ambil daripada satu ayat An-Nisa 104. Tentang hal beramal ni. Bukan kerana orang, kerana Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira." Siapa yang buat kerja baik, laki perempuan, kerana Allah Azza wa Jalla, dia akan ke syurga bersama dengan orang yang baik-baik. Nampak? Jelas kepada kita bahawa di sini keikhlasan perlu. Ada saja sum'ah, riya, takabur dan seumpamanya daripada ibadat akan tertolak dan hilanglah segala-gala. Pahalanya hilang, rahmat pun hilang. Jadi Tuan Haji Tukinon,
Sebab kita kena usaha. Saya tertarik dengan pandangan Imam Al-Ghazali. Dia kata apa? Dia kata dalam hidup ini, kita kena bentukkan suasana, niat kita betul. Amal kita betul. Bila niat betul-betul, insya-Allah kita akan buat kerana Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau niat tak betul, amal tak betul, memang tak betul lah. Jadi bila niat betul, amal betul, Allah akan pandang kita dengan pandangan yang baik. Itu di antara soal jawapan saya lah kepada Tuan Haji Tengku Nur. Ustaz, tadi bila mana Ustaz ada sebut ada orang yang mudah, ada orang yang susah, ada yang lama dan sebagainya. Boleh Ustaz gambarkan sikit Ustaz? Ketika mana kita di padang mahsyar nanti, bagaimana keadaan orang-orang yang akan dihisap ataupun jenis-jenis hisap yang ada ketika itu Ustaz? Silakan. Wallahu a'lam lah. Kita berdalil pada Nabi sallam daripada Aisyah radhiyallahu sebagai contohnya. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, kata Nabi sallam, dan Aisyah beritahu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku dengar Nabi bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia dibangkit keadaan mereka itu dalam keadaan tak berpakaian dan berkaki ayam dan tanpa khitan. Makna kedahsyatan tu Allah gambar dah. Macam mana kita datang keadaan tak berpakaian, itulah kita pada hari nanti. Kata Nabi hadian, ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila Allah hufatan uratan ghurlan. Makna kita dibangkit keadaan begitu rupa. Ini menunjukkan kedahsyatan, ya. Betapa dalam suasana itulah kita dibangkitkan, itulah kita. Jadi manusia dalam keadaan terseksa diseksa. Cuma yang menentukan kita ialah amal kita masing-masing. Jadi ini kata para ulama menunjukkan kedahsyatannya yang menjadikan kita tidak ada kekuatan, melainkan amal kita lah yang paksi pada kekuatan, pasak kekuatan. Ini sekut pandangan dibawakan oleh Al-Imam Tabari dalam tafsir. Dia kata apa? Dia kata di pada mahsyar nanti manusia dibangkit bukan kerana soal soal dia punya warna kulit, kerana bangsa keturunan, tapi kerana agama. Kita tengok dalam ayat Al-Quran. Allah kata apa dalam Quran? Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia paling mulia kalau kamu ialah orang bertakwa. Bermakna pada hari akhir nanti mukmin selamat, bertakwa selamat. Yang kufur akan celaka. Yang jahat tidak akan sejahtera. Jadi yang selamat kita ialah takwa kita pada Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah jawapan yang saya rasa sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Dai Hilman tadi. Terima kasih Ustaz. Itulah insya-Allah mudah-mudahan kita semua orang-orang yang terselamat daripada ancaman daripada pada masyarakat nanti insya-Allah. Satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah maksud hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap dan timbanglah sebelum kamu ditimbang supaya mudah dirimu di akhirat kelak? Mohon penjelasan Ustaz tentang perkara ini. Terima kasih. Mana kata sahabat penonton kita ni Ustaz, dia bertanya mengenai isunya mungkin dia terdengar dalam kuliah dan sebagainya. Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap dan timbanglah diri kamu sebelum kamu ditimbang di akhirat nanti. Apakah nak cerita sebenarnya Ustaz? Silakan. Ini satu pandangan menarik sebenarnya. Disebutkan datang daripada Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu, bukan hadis Nabi ya. Ini bukan hadis Nabi. Diriwayatkan daripada Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzana. Maksudnya hitung diri kamu belum kamu dihitung, dan timbang amal kamu belum ditimbang si Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan Umar yang berkata. Jadi kalau tengok dalam pandangan ini menunjukkan kecerdikan Umar. Kehebatan beliau berfikir untuk ingatkan umat ini, khas di zaman beliau, untuk kita ada perimbangan. Kenal mana dosa, mana pahala. Kenal mana maksiat, mana yang baik. Kenal mana yang buruk, mana yang sempurna. Jadi ini satu peringatan yang besar. Dan saya kira perkataan Umar itu peringatan munasabah. So, bila kita hidup keadaan boleh timbang amal kita, aku buat yang baik banyak mana. Daripada pagi ke petang, zikir ada, tasbih ada. Syukurlah kepada Allah. Tapi kalau daripada ke petang, mengumpat, mengeji, mencela, mengata orang, dengki, dendam, istighfar cepat-cepat. Sebab apa? Sebab kita tak tahu penghujung kita bagaimana. Kalau tak bertaubat, walaizubillah, bahaya kita, menanti kita bahaya besar di pada masyarakat. Apa? Tak taubat. Justru kata Umar, itulah kehidupan kita. Jadi hisab ni bermakna kita hitung balik. Kalau yang baik, alhamdulillah. Yang buruk, istighfar. Dan kita istighfar, mana kita kembali dengan taubat. Jadi kata-kata ini kata-kata yang cukup sempurna
untuk jadi peringatan. Jadi Puan Nurhida, ini bukan hadis ya. Ini kata-kata sahabat dan dikatakan Omar yang berkata demikian. Wallahu a'lam. Baik. Itulah orang kata dalam kehidupan kita banyak membaca dan juga kita kena banyak belajar. Mudah-mudahan dia jadi motivasi untuk kita untuk bertaubat. Satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Nur Malasari binti Abdul Hasan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Serta kru, tanyalah Ustaz. Soalan saya di akhir zaman ini semakin mudah untuk mendapat pahala dan dosa. Soalan saya, adakah sebarang post dan kata-kata di media sosial juga akan ditimbang nanti? Mohon pencerahan Ustaz. Soalan yang bagus Ustaz. Mana kata hari ini Ustaz. Apa sahaja yang kita tulis di media sosial, adakah itu juga akan ditimbang oleh Allah SWT? Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Saya amat setuju soalan ni. Sebab dalam perkiraan dosa pahala ni memang mudah untuk kita buat dan kita lakukan. Yang dosa pun mudah, yang pahala pun mudah. Contohnya, nak buat pahala bukan susah mana pun. Tengok ada sampah di jalanan. Ambil, tong sampahkan dia. Ya. Ada tisu kotor, kita contohnya. Masuk tong sampah. Ada duit tajam, tong sampahkan dia. Dapat pahala dah. Betul. Ya. Senyum. Senyum sekarang. Sekarang mungkin nak berjabat salam, terhalang sikit dengan virus sekarang. Tapi senyum. At-tabassum fi wajhi akhika sadaqatun. Senyum pada muka kawan kamu, sahabat kamu, sedekah. Ya. Assalamualaikum. Pahala. Jadi mudah. Dan mudah juga untuk mencari dosa. Mencemik muka. Alah, siapa dia tu? Aku memang. Contoh, saya cip muka kepada Hilman. Saya tengok Hilman dengan dalam keadaan mata pun kering begitu. Cukup dah. Dosa dah. Kenapa saya benci dengan Hilman? Jadi maknanya nak buat dosa pun mudah, pahala pun mudah. Semudah itu. Terutama dalam soal-soal yang sekarang ini, sebagai contoh dalam soal penulisan. Ya? Dalam FB, dalam WhatsApp group seumpamanya. Lagilah. Soal itu dalam hal ini saya nak sebut ke tuan-tuan. Budaya mencela, budaya kata ke orang, budaya mencaci bukan budaya yang diajar oleh agama. Ini adalah kerja-kerja terkutuk syaitan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. So, Nabi bersabda, sibabul muslimi fusuqun. Hadis sahih ni di Bukhari Muslim, sibabul muslim fusuq, cela orang Islam adalah kerja jahat, kerja fasik. Cela, cerca, kata ke orang, kerja fasik kata Nabi. Maknanya kita dapat pahala percuma lah tu. Apalagi kalau berunsur fitnah. Kita hanya cut and paste forward contohnya. Dunia sekarang mudah begitu. Jadi tuan-tuan, cermatlah kita. Supaya tak catat dosa dengan tangan kita, tak catat dosa dengan perkataan kita. Catatlah dengan tangan ini pahala. Macam kita sekarang berlive di TV. Buat catatan apa yang ustaz sebut, da'i sebut, forwardkan. Apa dia? Agama, ilmu, berpahala. Tapi kalau tengah-tengah duduk catat itu pun, aku tak berkenan dah ilmu ni. Contohnya. Catat contohnya. Kan? Aku tengok wajahnya menyampah. Dia tulis tu. Hantar forward. Forward kepada orang lain. Dosa dah. Tak pasal-pasal. Jadi, kita hidup tuan-tuan terbuka. Orang beriman pilihannya satu saja. Nak dapat pahala, bukan dosa. Cari redha, bukan murka. Allahu Akbar. Itu contoh contoh. Contoh jangan marah ya. Jadi insya-Allah mungkin kita nak ambil lagi satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian tu? Saya Heriwan Mansur dari Temerloh. Ya, tuan teruskan dengan soalan. Okay. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya? Allah telah berfirman, tidak aku jadikan manusia dan jin adalah untuk menyembahku. Jadi soalan saya di sini, manusia akan dihisap di akhirat nanti. Adakah golongan jin juga akan dihisap seperti kita manusia? Itu saja soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Khairi kita atas soalan yang diberikan daripada negeri Ikan Patin Ustaz Tadi insya-Allah. Ustaz, soalannya mana kata adakah jin juga Ustaz akan dihisap di akhirat nanti Ustaz? Silakan. Baik. Terima kasih saudara Khairi daripada Temerloh. Ikan Patin. Pagi Patin dah ya. Baik. Sebenarnya dalam hal ini jelas terbukti dalam Al-Quran. Ya. Tidak ada makhluk yang tak akan dihisap, dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Itu umum ayat Al-Quran yang menjelaskannya. Semua akan hitung, dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah saya dah baca di mula-mula ayat di awal tadi. Ya, ketika mana Allah sebut dalam Al-Quran,
pada hari akhir nanti semua akan mahsyurun ila yaumil qiyamah, akan dibangkit ini termasuklah makhluk jin manusia. Terlebih utama lagi dalam surah Az-Zariyat dibacakan oleh Khairi tadi kan, sudah Khairi tadi tentang Az-Zariyat ayat 55 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sebut jin manusia tugas beribadat. Jikalau manusia Allah angkat untuk dihitung dalam soal ibadat, maka jin pun sama, sebab mereka ada satu taraf yang sama. Taraf mereka jin kena beribadat, manusia kena ibadat. Bila manusia diangkat oleh Allah untuk dihisab, jin pun akan dihisab sama. Cuma peringkat bagaimana? Wallahu alam. Kita bercakap tentang kita ni. Soal jin, mukmin ke kufur, dia ada juga macam tu. Ada jin yang mukmin, ada jin yang kufur. Manusia ada yang beriman, ada yang kufur. Jadi semuanya akan dihisab oleh Allah tanpa cuai. Semua akan dibangkit. Itu yang paling adil. Mahkamah Allah adalah mahkamah yang paling adil. Jadi saya nak terus kepada soalan daripada Facebook, daripada Hashim Yahya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebab tu kita dibangkitkan. Kita tidak menghiraukan orang lain. Kita lebih pedulikan hal kita sendiri. Adakah sewaktu timbangan barulah kita memerlukan orang lain untuk memberikan pahalanya kepada kita atau mengambil dosa kita sebagai tebusan dalam menentukan sukatan amalan dosa pahala kita? Mohon pencerahan, terima kasih. Soalan yang bagus daripada Hashim Yahya. Cumanya kita nak berehat seketika. Penonton-penonton jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih penonton-penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz walaupun sudah sejam kita bersiaran langsung tanpa kita sedar. Hari ini kita masih lagi bicarakan hisab dan juga timbangan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Jadi seperti biasa, sekiranya ada soalan, boleh terus hubungi kita di talian 0355690349 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011112336480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Seperti biasa, tadi Ustaz ada sebutkan pada kita, buat amal kebaikan ni tak kira. Mana kata dalam media sosial pun kena cakap benda yang baik, buat benda yang baik. Jadi benda yang baik apa? Tekan butang kongsi. Jangan kita share kan. Jadi insya-Allah saya nak bacakan soalan sebelum kita berehat tadi daripada Hashim Yahya. Minta maaf. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sewaktu kita dibangkitkan, kita tidak menghiraukan orang lain. Kita lebih pedulikan hal kita sendiri. Adakah sewaktu timbangan, barulah kita memerlukan orang lain untuk memberikan pahalanya kepada kita atau mengambil dosa kita sebagai tebusan dalam menentukan sukatan amalan dosa pahala kita? Mohon pencerahan, terima kasih. Soalannya Ustaz, bila mana kita dibangkitkan nanti semua dalam keadaan risau, dalam keadaan gerun dan sebagainya. Cuma memang kita tak risaukan. Makna kata sampai ada Al-Quran mengatakan ibu mengandung pun bersalin pun kita tak hiraukan dan sebagainya. Cuma bila mana disampai timbangan, adakah kita memerlukan ahli keluarga kita ataupun orang lain untuk membantu menambah pahala kita dan juga mengurangkan dosa kita, Ustaz? Okay. Silakan. Soalan Cik Hashim, soalan menarik sebenarnya. Dia ada gabungan dua benda dalam soalan itu. Pertama sekali ialah kita kena ingat bahawa ada benarnya ketika kita mula dibangkitkan Allah Azza wa Jalla daripada kuburan masing-masing. Ini cerita hari kiamat ni. Hari kiamat ni. Memang dah berlaku kiamat, dibangkitkan. Pada masa kita tak hirau sesiapa. Kita tak akan kenal sesiapa. Masing-masing dalam keadaan yauma yafirrul bar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa badli kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Kerana masing-masing dalam keadaan termenung apa nasib aku hari ini. Tanpa kenal siapa anaknya. Tanpa kenal siapa abangnya. Tanpa kenal siapa adiknya. Tanpa kenal siapa ayah ibunya. Seorang anak tak kenal ayah ibu lagi dah. Seorang ibu tak kenal anaknya. Seorang suami tak isteri. Masing-masing likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun. Itu kedahsyatannya. Itu saat pertama. Dan bila sampai tahap di pada mahsyurun semua sekali, masa itulah benar kata Syabdi, kita dah mula perlu kepada bantuan. Masa ditimbang amal kita. Sebab itulah timbul di situ satu perkataan penting dalam agama disebut sebagai syafa'atul uzma. Kerana pada masa itulah bantuan kita harap daripada siapa? Nah, bukan isteri. Yang kita harap pada bantuan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itulah kita nak bantuan. Sebab apa? Pintu syurga atau neraka menanti kita.
Kalau syurga selamat. Ni kalau neraka menanti kita, pada masa itu kita dah mula mengharapkan syafaat Nabi. Termasuk syafaat yang lain. Syafaat Quran yang kita baca selama ini, yang kita tilawah selama ini. Makna pada masa itu memang mengharapkan syafaat daripada Nabi, Quran kita baca dan seumpamanya. Amal sedekah kita selama ini. Jadi makna betul dua keadaan itu. Seawal pertama, tak irau sesiapa, tak kenal pun. Tapi bila sampai saat kita sudah di penghujung perjalanan kita, syurga, neraka. Neraka, syurga, ketika itulah selepas mana? Amal kita dibaca tadi. Bila Allah sebut, Iqra' kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, man ihtada sampai akhirnya, masa itulah kita mula terasa. Sebab ada kemungkinan kita pada masa itu, wala'iyadzubillah lah, amal kita tak cukup. Ke syurga. Tadilah kita sebut tadi kan, timbangan baik buruk sama. Ataupun yang buruk banyak. Itulah saatnya. Ketika di situ. Sebab ketika itulah kita hanya meratap, menangis, melulung, melau. Sebab apa? Mengharap bantuan daripada Allah SWT, Nabi SAW. Baik. Manusia sebenarnya tidak beri bantuan apa-apa sebenarnya pada masyarakat nanti. Sebab itulah dalam agama ni, nak tolong manusia semasa di bumi ini lagi. Dengan sedekah derma, tolong orang, buat kebaikan pada orang. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Mana kata dalam kehidupan kita ni perbanyakkan selawat. Mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW mengenali kita dan beri syafaat kepada kita. Amin. Jadi saya nak teruskan satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana yang dikatakan jutawan akhirat? Adakah kerana kesabaran dengan ujian ketika di dunia dan kesabaran dengan segala fitnah tomahan ketika di dunia menyebabkan timbangan pahalanya lebih berat? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Soalan yang bagus, Ustaz. Mana kata apakah dikatakan jutawan di akhirat nanti? Adakah disebabkan kesabarannya apabila ditomah, dikeji dan sebagainya, ataupun bagaimana, Ustaz? Silakan. Baik. Puan yang bertanya, menarik soalan yang ditanyakan itu sebenarnya. Dalam hal hukum beragama kita ni, tuan-tuan, ialah apapun amalan kita buat, ya, kita akan jadi jutawan sebenarnya. Seorang hamba Allah, walaupun di atas bumi, dia bukan seorang jutawan harta. Tapi dia seorang hamba yang aktif dalam beribadat. Jaga ibadat malam, siang, pagi, petang. Dalam keadaan cari ilmu keimanan. Anda juga jutawan. Ya? Walaupun dunia dimiskin. Jadi, untuk jadi jutawan akhirat, semua kita berkemampuan. Saya berkemampuan untuk capai nikmat tersebut. Hilman pun dapat, kita punya anak keluarga dapat. Tidak ada suatu perbezaan daripada masyarakat. Sebab manusia daripada masyarakat, tuan-tuan, perhitungan dengan kita ialah amal kita. Amal kita. Suatu dalam satu hadis Qudusi, bila kita sampai di depan masyarakat, Allah akan kata apa? I'tuni bi'a'malikum wa la ta'tuni bi'ansabikum. Ini hadis Qudusi. Diriwayatkan kepada Nabi SAW, daripada Bukhari Muslim, Allah akan berfirman, I'tuni bi'a'malikum wa la ta'tuni bi'ansabikum. Datanglah kamu dengan amal masing-masing. Jangan bawa keturunan, nilai harta, nilai pangkat, kedudukan, tak ada. Warna kulit, tak ada daripada masyarakat. Cantik ke kulit, hebat ke, handsome ke, lawa ke, buruk ke, tak ada. Itu Allah tak pandang. Ya Allah pandang, I'tuni bi'a'malikum, datang dengan amal kamu. Artinya, jutawan akhirat itu orang yang masa hidup, katalah tadi, Allah uji dengan ujian. Dia sabar. InsyaAllah lah. Jutawan akhirat. Allah beri rezeki, dia dermawan. Jutawan lah. Allah bagi harta benda, dia tumpah jalan kebaikan. Itulah. Dia seolah dia beribadat malam siang, guna masa untuk beribadat. Jutawan. Jadi, jutawan yang maksud pada masyarakat, dia selamat kerana iman dan amalnya. Baik anda masa hidup, Allah uji dengan sakit demam ke? Jutawan juga. Allah uji masa hidup dia Allah dengan sakit demam. Tapi dia sabar. Dia jaga kesakitan dengan keimanan. Bukan dengan rasa nak marah, dengki dan tak ada. Jutawan. Jadi hal ini tuan-tuan terbuka. Cuma istilah tu saya tak kata tak betul. Betul lah. Sebab kita pun bila sebut jutawan akhir, kita bercakap tentang nilai. Ya. Yang penting adalah amal kita menjutawakan. Menjutawankan kita. Iman kita menjutawan kita. Tapi kalau iman tak ada, memiskinkan kita. Amal tak ada, memfakirkan kita, mempapakadanakan kita. Itu jawapan saya, wallah. Baik. Mana kata dalam kehidupan kita ni fokus kepada amal ibadah kita yang mana bertujuan semata-mata untuk dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ambil lagi satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Waalaikumsalam. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, Tuan Osman. Ni Ustaz. Ustaz, macam ni, bila Ustaz cerita tu
tak dapat bayangkan bagaimana dahsyatnya di padang mahsyar, berhimpit-himpit, mandi dalam peluh sampai ke hidung, dan matahari sejengkal tidak mati-mati. Dan kita untuk dibicarakan ambil masa ada orang kata 50,000 tahun dan menunggu pun 50,000 tahun. Jadi apakah amalan yang boleh elakkan daripada kita dikenakan di pada masyarakat begitu. Ya, baik. Apa pandangan? Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Osman. Ini pemanggil baru kita, Ustaz. Masih mungkin dia nak tanya soalan, dia tak jumpa dia, Ustaz, bagaimana. Tapi kita faham apa soalannya. Apakah amalan, Ustaz? Mana kata kita nak kembali di pada masyarakat itu dalam keadaan kita menaiki tunggangan. Mana kata permudahkan urusan kita di pada masyarakat. Boleh Ustaz ceritakan sikit? Silakan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya merenung juga soalan saudara Abdullah, Syed Abdullah Osman daripada Seremban. Ini orang lama juga ni. Kalau saya perhati nama beliau ni, orang lama dalam duk soal jawab dengan kita di dalam rancangan ini, tuan-tuan, puan-puan semua. Saya setuju sangat. Sebab di pada masyarakat ini memang ia adalah suatu perkara yang menyusahkan kita. Pada hari yang tiada sebarang bantuan melainkan hanya Allah yang boleh bantu tolong kita. Kita dunia ni kita lebih selamat sebab ada orang tolong kita. Kita sempit sebagai adik, abang-abang tolong kot. Kita sempit dalam kita sebagai seorang abang, adik-adik boleh bantu. Kita sempit sebagai anak, mak ayah ada tolong bantu anaknya. Anak bantu tolong, susah sempit macam mana. Tapi termasuklah kita secara berjiran. Kita sempit, susah, ada jiran belah kanan kita tolong, kawan-kawan kita kan. Tapi di pada masyar tak ada bantuan sebegitu pada datang. Sebab orang tu pun nak pada bantuan juga. Dia sempit, dia susah macam mana. Jadi soalan Tuan Syed ini menarik. Apakah benda-benda yang boleh menolong bantu kita? Saya tak tahulah nak jawab macam mana. Tapi bagi saya tuan-tuan, cukuplah kalau kita tengok dalam sepotong hadis Nabi SAW yang membenarkan tentang di pada masyarakat ada orang yang Allah beri kelapangan. Allah beri ketenangan setenang-tenangnya. Tak susah, tak gegak gempita, tak susah, tak dalam keadaan sempit, tak ada. Tenang setenang-tenangnya. Contohnya satu hadis Nabi daripada riwayat Bukhari Muslim lah. Muslim pun sebut, Bukhari pun sebut, Nasa'i pun sebut. Hadis ini saya fikir sebagai satu hadis renungan besar kepada kita ni. Contohnya, nak bincang tentang hadis lain mungkin panjang masa. Tapi contoh sebagai satu realistik yang kita, satu realiti kita boleh panjang dalam kita. Contoh Nabi kata apa? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillin yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia yang Allah akan lindungi mereka di bawah naungan arasy Tuhan. Tak panas, tak susah, tak sempit. Naungan Tuhan, maknanya tenang setenang-tenang arasy Tuhan. Kata ulama, mana Allah beri mereka keterangan yang padu. Orang menangis, dia riam. Orang susah, dia tenang. Orang sempit, dia ada keluasan. Siapa golongan di antara ialah orang yang nasya'a fi ibadatillah. Dia orang muda, termasuk orang tua sekali sebenarnya. Hidup keadaan jaga ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis sebut tentang syabun nasya'a, pemuda. Tapi bagi saya, orang yang hidupkan jaga ibadat termasuklah. Keadaan dia jaga ibadat sempurna. Masuklah sama kalau kita ini orang yang suka menderma. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Suka bantu orang, derma duit holor, tak banyak sikit dia holorkan. Kita tengok orang susah, dia nak senangkan orang. Dia susah tapi nak senangkan orang. Derma tolong orang. Jadi orang macam ni tuan-tuan, di antaranya lah menunjukkan orang ni dapat ketenangan. Dalam yang sama, orang macam mana? Rajulun dzakaral khalian. Dan bila sebut nama Allah, fafadat ainah. Sebut nama Tuhan, air mata tumpah, insaf tentang dosanya, kekurangannya. Sebut nama Allah, dizikir tapi air matanya mengalir keluar. Sebab insaf. Allah beri perhatian di pada masyarakat nanti. Selamat dia. Termasuk siapa lagi? Orang yang keadaan macam mana? Yang rajulun qalbu mu'allaqun bil masjid. Orang yang dekat dengan masjid. Tak tinggal masjid. Jam subuh datang, zuhur datang, maghrib tiba, isyak bersama. Tak pernah tinggal masjid. Mengaji di masjid contohnya. Jadi suasana tuan-tuan bermakna kepada kita bahawa ada golongan Allah selamatkan. Sebab apa? Itulah orangnya. Jadi kita peluang besar. Konsisten ibadat penting. Betullah kata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih,
al-istiqamatu fil amali falaha khairun kathirun. Orang istiqamah dalam beramal banyak kelebihan menantinya. Kena istiqamah dalam beramal. Jadi tuan-tuan, orang jaga amal ibadat tak akan dikecewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah pintu kemenangan dia. Orang susah, dia senang. Orang sempit, dia ada keluasan. Wallahu a'lam. Baik, menjaga amalan dan juga istiqamah itulah kunci yang mana Ustaz nak sampaikan kepada kita semua. Jadi insya-Allah saya nak bacakan satu soalan lagi daripada Mas Nida Johari. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila kita sering bertaubat, setiap kali kita menginsafi salah dan dosa, adakah taubat ini akan menjadikan timbangan amalan kanan kita lebih berat? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Mana kata soalan bagus Ustaz. Setiap kali kita ni tak terlepas pada perbuat dosa Ustaz. Tetapi dalam kehidupan kita, bila kita bertaubat itu, adakah dia memberatkan timbangan Ustaz? Silakan. Ada satu hadis Nabi sebut, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat pada dosanya, seolah dosa tak ada lagi. Kan dosa itu Allah angkat. Dia berdosa dan dia bertaubat. Allah angkat dosanya. Jadi makna di sini tuan-tuan, satu rezeki yang paling besar kepada kita lah. Bahkan kata seorang ulama besar kita, itu Al-Mawardi, dia kata apa? Dia kata di antara satu pulangan by cash Allah kepada kita ialah dengan kita bertaubat. Daripada dosa kita, bila bertaubat, Allah akan angkat dosa kita. Jadi memanglah dengan sebab bertaubat, kita akan beratkan amal-amal kebajikan kita. Ambil contoh mudah saja tuan-tuan ya. Kalau kita buat maksiat, kita pun menangis insaf, bertaubat, kita ganti dengan kebaikan. Katalah saya, contohlah kan, contoh saya dengki dengan Da'i Hilman. Saya pun sebut tentang keburukan Hilman. Bukan buruk pun, orang baik, tapi saya dengki. Saya pun insaf, ya Allah, kenapa aku dengki dengan Hilman begitu apa? Saya pun menangis, bertaubat. Saya taubat. Dan untuk kabur dosa saya pun jumpa Hilman, mengaku kesilapan saya. Saya pun ajak Hilman makan, minum, saya belanja contohnya. Sebab saya nak kabur balik. Itulah beratkan pahala saya. Dosa diampun, taubat Allah terima. Saya pula belanja di Hilman contohnya. Untuk kebaikan. Jadi kita dan tuan-tuan, cuba cari jalan untuk beratkan pahala. Pertama dengan istighfar taubat pada Allah, kemudian istiqamah dan beramal. Jangan bimbang. Satu taubat tuan-tuan, jalan kemenangan kita untuk diredai oleh Allah Azza wa Jalla sebelum kita dimatikan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Bermakna dalam kehidupan kita ni banyak perkara sebenarnya yang kita terlepas. Jadi saya kira tajuk pagi ini adalah tajuk motivasi untuk kita teruskan beramal kebaikan dan juga melakukan perkara-perkara yang baik semua hidup kita. Jadi satu soalan lagi daripada Nur Hayati Ismail daripada Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon Ustaz gambarkan apakah keadaan mereka yang muflis akhirat. Apakah mereka akan dihumbankan ke neraka atau bagaimana? Terima kasih Kak Yat Bandar Tasik Puteri Rawang. Soalan yang bagus Ustaz. Tadi kita dah bicarakan mengenai jutawan. Jutawan akhirat. Ini nak bagi muflis pula. Bagaimana? Apakah yang menyebabkan kita muflis di akhirat nanti Ustaz? Silakan. Tuan-tuan puan-puan, di padang mahsyar nanti kedahsyatannya adalah huru-hara. Ada orang muflis dan kehilangan segala-galanya. Ada orang bahagia daripada mahsyar dengan keimanan kepada Allah Azza dan jutawan akhirat baik. Bila bertanya tentang soal akhirat ini, sandaran satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut kepada sahabat, atadruna manil muflis min ummati. Kamu tahu tak orang muflis kalau umat aku? Kata sahabat, al-muflisu fina man la dina rawal dirhama wala dirhama. Muflis kalau kami, kata mereka, kami faham, orang duit tak ada. Tak ada ringgit lah kalau kita Malaysia ni. Dirham tak ada harta. Nabi kata bukan begitu. Kata Nabi, muflis itulah man ya'ti bi salatin wa zakatin wa siyamin. Muflis maksudnya datang di pada mahsyar dengan sembahyang banyak, puasa pun lengkap, zakat pun buat, sedekah banyak amalnya. Tapi dalam masa yang sama, dia juga cerca orang. Syatama hadza wa qadhafa hadza wa qatala hadza. Dia buat sembahyang baik dah, sunat, wajib, bangun awal pagi, tahajud, sedekah derma. Tapi masa yang sama, kata kat orang ni, bunuh orang ni, pukul orang ni, cerca-celak orang ni, bahkan bertindak orang ni. Kata Nabi, dia mula muflis. Sebab apa? Pahalanya, kawan tu akan ambil, dosa orang dia akan pikul. Jadi tengok tuan-tuan, muflis di pada mahsyar bermakna orang yang sejalankan antara dosa dengan pahala. Dosa buat, kemudian pahala buat. Ini orang muflis. Sebab kita nak hidup ini
jangan cari titik-titik dosa. Kau tidak muflis lah. Jadi orang yang berjaya ialah orang yang ada perimbangan. Dosa jauhi, kebaikan dia buat. Kalau tidak, kita akan muflis di padang mahsyar. Tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal kan. Dosa orang kita pikul. Kebaikan kita pula orang ambil. Itu satu jenayah besar. Keletihan kita dibayar dengan dosa orang. Tak tergamak dan tak akan redha kita. Jadi wa'iyyazubillah. Mudah-mudahan kita tidak terlibat dengan perkara-perkara itu dan juga sahabat penonton insya-Allah. Jadi Ustaz dan juga penonton-penonton, kita sudah tamat di TV3. Jadi insya-Allah kita masih lagi membincangkan tajuk ini tapi kita akan sambung di TV9. Jadi terus setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz. Bertemu lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Gambaran Ustaz, gambaran. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi baiklah, terima kasih penonton-penonton yang masih lagi setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz, yang di TV9 masih lagi setia, yang daripada TV3 terus ke TV9. Kita doakan mudah-mudahan kita semua orang-orang yang terselamat daripada hitungan nanti di pada mahsyar insya-Allah. Jadi seperti biasa, berbaki lagi setengah jam. Sekiranya ada soalan, boleh terus hubungi kita di talian 0355690349 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011112336480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk pertanyakan soalan. Tanpa selengahkan masa Ustaz. Saya tertanya-tanya dan juga sahabat penonton kita tertanya-tanya. Apakah gambaran sebenarnya Ustaz ketika mana kita dalam keadaan kita dihisap nanti Ustaz dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana Ustaz? Bisa ceritakan sikit. Saya rasa ini di antara kita punya main point yang besar dalam perbincangan tentang hisab dan timbangan pada pagi ini. Dan kita berlangsung 6.30 sampai sekarang ni. Soalan dari Hilman saya rasa merupakan main point besar. Sebab apa? Macam mana bentukkan hisab ini? Sebab kemuncaknya ialah Allah sebut dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, Allah kata apa? Ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan bertakwa pada Allah kerana kamu akan kembali kepada Allah. Kamu akan kembali mana? Kamu dimatikan. Dan hari itu kamu akan, bila sama masa kamu akan disiasat, dihisab. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kamu akan dihitung setiap amal kamu. Wa hum la yuzlamun. Kamu tidak akan dizalimi. Baik. Arti dalam ketika mana kita dihisab Allah Azza wa Jalla, pertama sekali tidak ada orang yang terlepas daripada ketentuan Allah pada hari itu. Tiap orang. Yang keduanya ialah ketika mana manusia mula berdepan Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya ialah akan ada beberapa situasi. Allah sebagai hakim, manusia sebagai wakiti, orang kena tuduh, amal-amal kita sebagai saksi, termasuk telinga, termasuklah tangan, saksi. Pendakwa raya adalah malaikat Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan nampak gambaran. Ini hisab ni. Macam mana dunia ada situasi macam ada hakim, okiti, pendakwa, saksi dibawa ke mahkamah, itulah dia hisab depan Allah nanti. Hakim Allah. Sebab Allah kata apa? Maliki yaumiddin. Raja hari pembalasan. Raja mana? Hakim lah. Yang maha berkuasa. Hakim yang paling adil dalam semua keadaan. Kita oketi. Hanya menerima pertuduhan. Jawablah. Jawapan bukan lisan.
amal jawab. Sebab tu saksi kita apa dia? Amal kita masing-masing. Tangan, kaki, anggota badan kita. Langkah kita selama ini. Kebaikan kita, dosa kita. Dan yang menjadi pendakwa raya adalah malaikat-malaikat. Akan buka amal kita, ini amal kamu. Dan bila sampai masa itu keadaannya, kata dalam para ulama dalam hal ini, maka Allah akan mula hitung kita. Hisab akan berlaku. Saya dah sebut tadi kan, orang beriman Allah permudahkan. Tetapi dalam keadaan begitu, orang yang dalam keadaan mungkin ada sedikit sebanyak kesilapan. Saksi akan berkata, tangan ini ada juga pukul orang contohnya. Tapi kaki ni ke masjid. Telinga ni dengar benda tak elok. Tapi mata tengok Quran kadang-kadang. Nampak tak? Jadi kita dalam keadaan tak seimbang. Saya nak sebut pada tuan-tuan, demi Allah, itulah ketikanya ada situasi di mana Allah punya rahmat mengatasi. Dalam kita buat baik, buat dosa tadi, kata para ulama, min fadlil malikil karim al-muhsin anna rahmatahu tasbiqu ghadabah. Maknanya Allah Maha Kaya. Ini hisab ni. Jadi sebab kita mengharapkan Allah punya keampunan, baikash daripada masyar. Ini pun disebut Allah dalam Quran. Allah kata apa? In tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kamu dah buat kebaikan banyak, kata Allah Azza, Allah sedia untuk ampunkan. Erti daripada masyar pun tuan-tuan, Allah sedia ampunkan kita. Tapi syarat buatlah baik dalam hidup ini. Ini hisab. Kemudian yang besar daripada masyar ialah iqamatus syuhud. Apa maknanya? Saksi-saksi akan bercakap. Semuanya akan bercakap. Sebab itu kata Allah Azza wa Jalla, innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Dalam surah An-Nisa 33. Semuanya saksi belaka. Allahu akbar. Satu hari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu duduk dengan Nabi SAW. Dia menangis tiba-tiba. Air mata jatuh berguran. Nabi tanya, man ladzi yubkika ya Abu Dzar? Siapa menangis Abu Dzar? Apa masalahnya? Abu Dzar kata apa? Ya Rasulullah, aku rasa takut macam mana aku di pada masyar nanti. Rupa Abu Dzar ni, dia menghayati satu keadaan. Dia tak mati lagi tu, hidup lagi, tapi dia menghayati perasaan dia di pada masyar. Aku takut ya Rasulullah kalau aku dihitung dalam keadaan aku ni tak mampu nak berjaya ataupun aku tak mampu nak menang daripada masyar, tak ke syurga. Tengok tuan-tuan. Tapi Nabi ni Maha Kaya tuan-tuan. Nabi kata apa kepada Abu Dzar? Tidak ya Abu Dzar, engkau orang baik, engkau orang yang beriman, engkau sahabat aku. Redalah sikit Abu Dzar. Tapi nak cerita tuan-tuan, manusia ini jangan lupa di pada masyar ada hari perhitungan. Sebab kita wajar. Saya nak mengambil kata-kata seorang ulama besar bernama Al-Imam At-Tabari. Dia kata apa? Dia kata kita ni bila bercakap tentang soal masyar ni, kita letak kita sebagai orang yang dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan tengok ni kadang kita ni dak ilmu, kita nampak orang je. Oh masyar begini. Cuba letak kita di situ. Macam mana kita? Tangan, kaki bercakap, mulut tak bercakap, telinga bercakap apa kita. Jadi kalau kita letak kita sebagai orang akan dihukum Allah Azza. Itu satu. Ini keadaannya. Sikit lagi. Macam mana pula dalam keadaan saksinya? Rupa-rupanya tuan-tuan, di pada masyar bukan setakat kaki tangan bercakap. Ya. Ini keadaan pada masyar. Al-ardu fatashhadu bima umila 'alaiha. Bumi pun jadi saksi bercakap. Apa kerja kita atas muka Allah. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Surah Al-Zalzal kan. Bumi bercakap. Kita pijak ke mana? Pijak pergi ke masjid ke? Pijak bumi pergi maksiat. Pijak kaki kita atas bumi pergi ke surau ke? Pergi ke mana? Bercakap. Kemudian daripada masyar juga dalam soal hisab ini juga wal-lailu wan-nahar, malam siang pun bercakap. Yashhidani bima fu'ila fihima. Kita malam ke mana? Malam ke ataupun jadi musang waktu malam contohnya. Sehingga malam kita habis dengan maksiat, siang tak ada ibadat contohnya, malam siang jadi apa? Jadi saksi juga. Termasuklah juga wal mal. Harta benda kita, yashhadu ala sahibi min aina iktasaba wa fi anfaqa. Harta benda pada punca daripada mana? Dibelanja ke mana? Harta kita 1 sen, 20 sen. Saksi. Harta puncanya maksiat, haram, rasuah. Belanja pun haram juga. Ataupun puncanya elok dan halal, belanja pun ke jalan yang baik. Saksinya harta. Termasuklah malaikat. Malaikat tashhad 'alal ibad bima kanu ya'malu. Malaikat saksi kita.
hamba Allah ini baik. Kami tahu dia orang baik. Ini hamba Allah jahat. Kami tahu dia ni maksiat contohnya. Jadi ini di antara situasi yang akan berlaku di hari mahsyar nanti. Saya ringkas dah tu sebenarnya. Kalau bincang tentang cerita panjang ni, satu buku ni tak boleh baca pagi ni tuan-tuan. Tapi itu saya ringkas. Itulah situasi bagaimana keadaan hisab Allah di padang mahsyar tentang kita kepada kita. Baik. Wallahu a'lam. Saya masih lagi berfikir mana-mana keadaan kita, tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana kita pada mahsyar. Mudah-mudahan kita ni masih lagi dalam keadaan berfikir dan kita meletakkan diri kita sebagai hamba Allah yang mana kita sendiri pada mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi saya nak bacakan satu soalan Ustaz daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz Roslan dan Da'i Hilman. Waalaikumsalam. Tatkala menjalani proses hisab dan timbangan di akhirat nanti, ada dinyatakan apabila kita berhutang atau tidak melaksanakan tanggungjawab kita dengan adil, contohnya kepada pasangan kita, anak-anak kita, atau berbuat khianat atau aniaya dengan sesiapa pun juga, maka pahala amalan kita akan ditarik lalu diberikan kepada mereka. Mohon penjelasan Ustaz, jazakallah. Isunya adalah tidak adil dan juga hutang, Ustaz. Bagaimana keadaan orang yang mana di timbangan nanti, Ustaz? Dia begini. Apapun dosa kita kepada orang tak akan terlepas. Kita dimaafkan. Jadi bila ditanya pada saya oleh saudara bertanya tentang apakah hisab akan selesai dengan mudah, kita dengan anak-anak pun hutang. Saya ingat hutang ni bukan hutang duit lah ni. Hutang amalan. Hutang amalan. Tak jaga dengan sempurna anak, biarkan bebas sebebasnya. Isteri tak dididik agama, biarkan isteri keadaan tak tu aurat contohnya lah. Termasuklah kita dengarkan taulan. Kita ada masalah dengan orang contohnya. Selagi mana kita zalim kepada orang, baik anak isteri, baik kawan teman taulan. Saya sebut tadi kan, orang tu muflis. Walaupun anda datang keadaan zakatin wasiyamin, zakat sempurna, puasa pun lengkap, sunat pun buat, wajib patah lagi, tapi sama-sama syatama, kata ke orang, pukul orang, bunuh orang contohnya. Akhirnya, dosa orang awak pikul, awak punya kebaikan orang ambil. Ini menunjuk kepada kita keadilan Allah Azza wa Jalla, keadilan Tuhan. Sebab apa? Dalam Islam ni tuan-tuan, kita tak selesai dengan mudah kecuali kita mohon kemaafan kalau kita buat silap. Betullah dalam peringkat kita bertaubat ni tuan-tuan, ada 4 syarat kalau kita dengan orang. Dengan Allah 3 syarat, plus dengan orang 1 syarat. Kalau kita berdosa dengan Allah Azza wa Jalla, pertama kita kena buang punca maksiat. Yang kedua kita menyesal. Ketiga kita berazam tak nak buat lagi. Itu dengan Tuhan. Kalau kita dosa dengan orang, tak ada hutang dengan orang, tak ada hutang, dia suruh kita kacau orang, zalimkan orang, dengan anak isteri tak buat kebaikan, buat benda yang elok, benda yang tak elok contoh, hutanglah tu. Hutang amalan. Yang keempat, kita kena minta maaf. Ayyabra'a min haqqi sahibih. Kena minta kemaafan. Jadi hal ini kena selesai, kena usahakanlah. Minta maaf, kemaafan dihulurkan, salah diminta supaya dimaafkan. Kalau tidak tak selesai. Supaya apa? Supaya bila pada mahsyar nanti seolah-olah kita keadaan dosa terangkat, terampun. Kalau tidak, beban pada mahsyar. Anak-anak berdakwah kita, wahai Tuhan, ayah aku dulu tak pernah ajar aku sembahyang. Wahai Tuhan, suami tak pernah kerja ibadat, tak pernah ajar ibadat pun. Dia biarkan aku keadaan tak kenal agama. Dakwah kita balik. Teman taulang pun sama. Dia ada dosa. Dulu dia fitnah aku. Fitnah aku sampai aku demam, sakit, mati kerana fitnahnya. Ataupun dalam keadaan rosak hidup kerana fitnah dia. Kalau kita balik. Jadi tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa tugas kita ialah mohon kemaafan dan tunaikan hak kita kepada orang lain dengan sempurna. Baik. Wallahu a'lam. Bukan sahaja kita jaga hubungan kita dengan Allah SWT, jaga hubungan kita sesama manusia. Jadi insya-Allah kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam rancangan Tajalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Penonton-penonton yang saya hormati, yang juga saya segani, terima kasih kepada penonton sebab apa masih lagi setia sampai ke saat ini. Kita masih lagi dalam tajuk kita hisap dan juga timbangan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Cuma kami di Warga Kerja Tajalah Ustaz ingin mewar-warkan kepada penonton-penonton kita, iaitu pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia telah menasihatkan peserta-peserta yang mengikuti ijtimak tabligh di Masjid Seri Petaling, Kuala Lumpur pada 28 Februari hingga 1 Mac 2020 segera untuk menghubungi pejabat kesihatan daerah masing-masing kerana kita nak membendung penularan penyakit iaitu jangkitan COVID-19. Jadi sekiranya ada soalan mengenai COVID-19 dan juga ahli jemaah tabligh dan sebagainya, boleh terus hubungi di talian hotline iaitu 03-888-10200 ataupun boleh tukar 3 digit yang belakang iaitu 200, 600 ataupun 700. Jadi mudah-mudahan bagi tahu kepada sahabat-sahabat kita yang tak tahu dan juga ahli keluarga kita yang terlibat dengan ijtimak ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, ya baik. Kita dah bicarakan panjang lebar mengenai isunya hisap dan juga timbangan. Cuma tertanya-tanya sahabat kita di luar sana, juga saya juga tertanya-tanya mengenai orang yang kufur, Ustaz. Bagaimana, adakah mereka ini, orang Islam sudah tentulah nak tentukan neraka dan sebagainya, syurga dan sebagainya. Betul. Tapi orang kufur ini, kafir ini, bagaimana Ustaz? Boleh saya ceritakan sikit? Baik. Ini persoalan yang wajar ditanya. Apakah orang kafir tak dihisap? Sebab atas kekufuran mereka itu, mereka tu ke neraka. Logik akal itulah sebenarnya. Dah kufur, tak ada apa, dah hisap apa lagi. Dah kufur, neraka lah kan. Tapi sebagai manusia, seorang kafir ni pun ada taklif dia. Mereka sepatutnya, dalam hidup mereka sebagai manusia, mereka mencari kebenaran. Mencari sesuatu yang mulia dan sempurna dalam soal agama dan iman. Mereka Allah berikan akal untuk lihat ini putih, ini hitam. Ini salah, ini benar. Ini baik, ini buruk. Sepatutnya. Tapi kadang-kadang mereka salah guna akal. Sebab itulah ini bila berlaku kes-kes seperti COVID sekarang kan. COVID kan, betul tak? COVID-19. Sebab tak usah sebut dia. Sebab ini betul tak sebut dulu kan. Berlaku COVID-19 contohnya. Hasil daripada kerja tangan jahat manusia. Tak tahulah saya, tapi faktor pertama kata dia pada pemakanan. Yang haram dimakan dengan ulat, dengan tikus, dengan kelawar. Jadi logik akal kita, kalau orang tu ada akal yang waras, bukan was-was, binatang macam ni, binatang tak sihat untuk dimakan. Kajian akademik mengatakan kelawar ada unsur-unsur yang tidak elok untuk dimakan. Tikus contohnya. Ada kuman yang tak patut dibiarkan. Tapi orang makan. Sebab apa? Sebab itu maknanya dia telah kehilangan akal yang waras. Jadi manusia dia ada hak untuk berfikir. Kamu Islam tak Islam. Tapi sayang orang-orang tidak beriman ini dia hilang akal untuk berfikir kebaikan. Jadi munasabahnya bila sampai masanya Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil tak kira siapa. Awak beriman ke kufur untuk dihitung. Sebab apa? Sebab kamu makhluk Allah Azza wa Jalla. Kita kena yakin semua manusia ini makhluk Tuhan. Anda kafir, anda jahat, mukmin, semua adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Quran Allah kata apa? Wal waznu yaumil haq. Allah akan beri timbangan yang baik, yang sepatutnya. Saya tuan-tuan, bila ditanya soalan tentang orang kafir ni hisap ke tidak, jawapan yang tepat ialah na'am. Al-kullu yus'aluna wa hasabun. Ya, semua akan ditanya, akan dihisap. Wa tuzanu a'mal, akan ditimbang amal. Dia orang kafir, ya. Sebab apa? Sebab orang kafir ini sebenarnya dia ada di sana kewajipan untuk beriman sepatutnya. Akal yang waras patut diguna, hati yang cerdik patut digunakan. Tapi saya tak guna. Baik. Apa hujahnya? Dalam hal ini saya nampak daripada beberapa berbincang ulama lah. Saya kena baca di sini buku ini. Orang kafir hisap sebab apa? Sebab yang pertama sekali ialah mereka ini ada hak untuk jadi orang baik. Mana orang beriman bukan orang kufur. Sebab Allah taklif mereka dengan kekuatan, akal yang mewaras dan rezeki yang banyak. Seorang kafir ni tuan-tuan, dalam apa situasi kufur ni, orang kufur ni tuan-tuan, sama orang beriman juga. Ada akal, ada rezeki. Orang yang beriman, rezeki ada, akal ada, orang kufur sama. Cuma mereka akhirnya tak beriman kemudian. Pilih jalan yang sesat, yang tak elok. Jadi bila sama masa hak Allah untuk seksa. Kenapa kamu?
Sebab zaman kita sekarang bukan zaman sempit. Zaman sudah orang boleh merenung jauh tentang kebaikan keburukan. Itu satu. Yang keduanya ialah, dalam hal ini, kenapa mereka dihasab Allah? Kerana mereka juga manusia yang sama dengan orang beriman, kerana mereka juga hidup dalam suasana yang sama. Makan, minum, pakai, bekerja dan seumpamanya. Maka Allah berhak untuk hitung. Macam mana orang hitung orang beriman tentang soal tadi, sama orang beriman, orang berkufur dihitung sama. Itu satu. Yang ketiganya, kenapa Allah hitung orang kafir ni dengan hitungan mungkin? Sebab mereka ini adalah manusia. Ya, orang kafir manusia kan, bukan binatang je. Minta maaf ya. Jadi bila manusia, title manusia, maka dia ada hak untuk menentu hidupnya. Mana jalan yang salah, jalan yang baik. Itu sebabnya kata para ulama, mereka tak akan ditinggalkan sama sekali. Tinggal soalan kepada kita. Orang kafir, tapi dia buat baik. Dia bersedekah, dia menyumbang, dia menderma, tolong orang, buat pahala, soal pahala lah kan. Jadi apa keadaan? Ya, Allah akan kira kebaikannya. Tapi setakat dunia. Dia tak sampai ke akhirat. Sebab perimbangan amal ni ke akhirat kerana ada iman. Macam orang beriman. Tolong orang kerana hati yang suci, ada iman, maka amalnya akan dibawa ke akhirat. Dia orang kafir tidak, dia setakat dunia saja. Orang kafir bila dia buat kebajikan, Allah beri pada dia. Mungkin apa dia? Kesihatan yang baik, harta melimpah ruah, anak berjaya. Itu Allah bagi kat dia sebenarnya. Sebab awak tolong orang, sedekah banyak, orang miskin sedekah derma, tolong orang-orang kelaparan contohnya. Allah beri kat dia. Dunia lagi, kesihatan, harta makin mewah. Menunjuk kepada kita Allah beri rezeki sebaik mungkin di dunia sebab dia baik, tetapi di akhirat tidak. Sebab apa? Syirik itu membatalkan amal di padang mahsyar nanti. Itu jawapan saya. Baik. Sangat jelas, sangat jelas. Bermakna dalam kehidupan kita ni, persoalan yang tertanya-tanya di dada dan juga pemikiran kita, saya kira sudah terjawab. Tadi saya nak terus soalan daripada Raihana Amirdin daripada Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah hisab dan timbangan itu akan berlaku? Apakah yang berlaku terhadap dosa derhaka kepada ibu bapa? Adakah kita diberi peluang minta maaf pada mereka? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Soalan bagus Ustaz. Bagaimana hisab dan timbangan itu akan berlaku Ustaz? Makna kata, tadi Ustaz dah cerita dah mungkin secara ringkas. Apakah yang berlaku terhadap dosa terhadap ibu bapa? Yalah, mungkin saya kira apa penonton kita nak tanya ni, mungkin di sana dah jumpa ibu boleh minta maaf tak Ustaz? Jadi bagaimana? Silakan. Tuan-tuan, puan-puan semua, bila berlakunya kiamat kecil, iaitu mati, Al-Qiyamatul Kubra, yang besarlah, hancur alam bumi segala-galanya. Bila berlaku Al-Qiyamatul Sughra, kecil, kata ulama, dia memutuskan hubungan kita dengan alam dunia. Dan kita tak mungkin akan dapat pahala selepas kita meninggal dunia atas sebab kita beramal. Tak mungkin. So, kalau kita tengok dalam Al-Quran Karim, dalam surah As-Sajadah contohnya, Allah sebut terang-terang dalam ayat ke-13. Kalau tuan boleh semak, saya nak orang semaklah ayat dalam Quran tentang bagaimana di pada masyarakat ada orang yang dalam keadaan menyesal. Lalu berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, kami dah menyesal akan dosa kami. Ya, tolonglah kami untuk pulang balik ke semula. Kami dah menyesal, kami nak balik semula. Untuk apa balik? Untuk buat amal soleh. Surah As-Sajadah ayat 13. Cuba semak. Jadi Allah sebut tidak sama sekali. Ya, padahal dia mengaku dia berdosa, nak balik semula ke bumi. Arti sekalipun kita dalam hidup ini buat dosa pada mak ayah kita, kita istighfarlah semasa kita hidup. Tapi nak minta maaf dengan mak ayah sebab mati, jumpa sebab mati, tak adalah di sana. Sebab alam akhirat bukan alam beramal. Alam beramal, alam dunia sekarang. Jadi tuan-tuan, hisab ini untuk penentuan syurga, neraka, baik ataupun buruk daripada mahsyar. Jadi dosa-dosa kita kena minta ampun di atas bumi Allah Azza wa Jalla. Baik, persoalan korang tadi. Saya nampak soalan macam ni. Sebenarnya tanya macam ni. Kalaulah kita mak ayah telah meninggal, kita mungkin masa hidup dosa dengan mak ayah atas nama apa sajalah, kata-kata yang tajam ke, kasar ke, tak pelihara, tak jaga mak ayah, meninggal dia. Tak sempat taubat, tak minta maaf. Jadi apa caranya? Pertama sekali, Allah Maha Kaya dan ilman. Allah Maha Kaya kita. Allah Maha sayang pada kita. Kalau kita dah minta ampun dengan air mata, tangisan, penyesalan kepada Allah, walau mak telah mati, Allah tidak akan kecewakan kita. Penting ambil kesempatan segera untuk bertaubat.
Dan kemudian buat segala kebaikan, niat pahala sampai kepada mak ayah kita. Nak cover dosa dengan dia. Tunaikanlah dengan derma sedekah, niat pahala untuk mak ayah kita. Buat kebaikan sikit sebanyak, niat pahala. Jadi itu cara kita. Bukan tunggu tak apalah aku nak jumpa ayah di pada mahsyar nanti. Kokot mak ayah kita ke syurga, kita ke neraka. Tak jumpa dah. Ya. Ini gurauan. Dia memang gurauan tapi bukan gurauan sebenarnya. Jadi semasa kita hidup sekarang, itulah masa kita. Dosa kita Allah ampun sebab kita insaf akan kesilapan kita, insya-Allah. Baik. Mudah-mudahan kita dapat berfikir dan juga dapat amalkan apa yang Ustaz katakan tadi. Saya nak baca satu soalan lagi daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz Da'i Kru, tanyalah Ustaz dan semua penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mohon pencerahan Ustaz untuk berikan gambaran berapakah jangka masa bagi seseorang manusia itu dihisap kerana telitinya mahkamah Allah sehingga sekecil-kecil pahala dan dosa pun diadili. Allahu Akbar. Semoga Allah melindungi kita semua daripada mahsyar nanti kelak, insya-Allah. Amin. Jadi sahabat penonton kita bertanya Ustaz mengenai isunya masa. Berapa lamakah pada mahsyar nanti? Ustaz cerita. Pertama sekali, tuan-tuan, kita tiba hakikat. Situasi pada mahsyar tidak sama dengan alam dunia. Ada dua riwayat yang saya baca. Satu riwayat berkata bahawa sehari akhirat sama 1000 tahun dunia. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari akhirat sama 1000 tahun dunia. Tak dinafikan, ada hadis menyebut bahawa sehari akhirat sama dengan 50,000 sanatin. Makna apa? Sehari akhirat sama 50,000 tahun dunia. Jadi ada dua hadis. Tak ada percanggahan. Sebab ada masa Nabi cakap dalam nada 1000 sebab mungkin apa? Nak ingatkan masa terpanjang pada mahsyar ni. 50,000 lagi panjang. Kesimpulan tuan-tuan, kalaulah kita ambil angka yang kecil, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Arti persoalan kita dihisap daripada mahsyar nanti, kalau Allah panggil kita berdepan dengannya separuh hari je. 12 jam. Depan Allah 12 jam diri, kita berdiri sama 500 tahun. Allah panggil kita berdepan dengan Allah untuk tempoh 6 jam. 6 jam tunggu untuk dihisap Allah ni. Amal kita baik ke buruk, seolah kita berdiri 250 tahun. Dunia. Jadi bayanglah. Kalau Allah panggil 3 jam diri. 3 jam depan Allah berdiri tegak tunggu keputusannya. Kita berdiri 125 tahun. Umur kita pun taklah sampai 1 tahun. Dah masuk 60 pun dah lenguh letih dah. 3 jam saja seolah kita berdiri 125 tahun. Allah panggil kita berdiri jam setengah depan dia, di pada mahsyar ni, bukan dunia. Seolah kita berdiri dalam 60 tahun. 7 tahun lebih kurang. 66 tahun. Maknanya berdiri saja 60 tahun, siapa tergamak? Berdiri 1 jam tengah panas boleh tumbang. Sekarang musim panas kan? Jam 1 hari. Cuba keluar pada rumah, berdiri tak payah setengah jam, 10 minit je. Kita rasa dah macam. Jadi tuan-tuan, kedahsyatan hari akhirat tak boleh kita bayangkan. Teruk seteruk-teruknya. Yang menjayakan kita pada masyarakat kerana keimanan kita. Lama berdiri kerana iman ada, tak ada masalah. Lebih utama orang beriman, Allah permudah urusan. Tadi kita sebutkan, Allahumma hasibni hisaban yasira. Permudahkan urusan aku ya Allah. Baik. Tenang setenang-tenangnya. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Bila cerita pasal hisab dan juga timbangan ni, gerun rasa dalam jiwa kita. Mudah-mudahan kita semua terselamat, insya-Allah. Lagi gerun yang bercakap ni sebenarnya. Ya Allah. Saya yang lagi gerun. Ya, mudah-mudahan kita semua penonton ada rasa dan juga menyebabkan kita nak taubat, insya-Allah. Ustaz, kita nak ceritakan lagi Ustaz, tapi sayangnya kita dah sampai kesimpulan. Boleh Ustaz cerita sikit kesimpulan tajuk kita pada pagi ni? Silakan Ustaz. Tuan-tuan, puan-puan dan sekalian. Pertama sekali saya sebenarnya bila bercakap tajuk ini pada pagi ini, saya terasa sebab ini adalah kemuncak kepada kehidupan kita pada mahsyar. Dunia kita dihisap banyak keadaan. Kalau seorang pelajar masuk exam, peringkat UPSR, peringkat PMR, untuk PMR sekarang ada apa dia? PT3, SPM, universiti, semester. Kadang-kadang kita tak rasa susah pun. Kita study, kita baca, bahkan berjaya. Kalau gagal, boleh mengulang balik. Anak kita UPSR gagal, insya-Allah PT3 dia boleh berjaya. Gagal semester pertama universiti, dah dia buat urusan-urusan, digagah-gagahkan diri, dia berjaya peringkat akhirnya keluar universiti kan. Tapi tuan-tuan, kita gagal pada mahsyar.
Sekali gagal, kita gagal selama-lamanya. Tak ada pengulangan semester dalam hal ini. Jadi kita letaklah bahawa ini satu peringkat yang menakutkan kita. Kegagalan kita pada hisab di pada masyar menggagalkan. Sebab tak ada masa kita nak revise kembali. Dunia tak apa. Orang dalam keadaan usaha berniaga contohnya, gagal kali pertama bukan gagal selama-lama kan. Dia akan mencatat kejayaan mungkin kemudian. Dia ada ruang untuk berjaya kemudian. Tapi akhirat tuan-tuan, hisab Allah ini terlalu hebat sebab Allah yang menghisap kita. Tak ada penipuan, tak ada kezaliman. Sebab tu Allah sebut dalam Quran Karim, Allah kata kepada kita tuan-tuan, saya bacakan semula ayatnya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, apa tadi saya jumpa ayat tadi. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1. Siapa yang berat timbangannya dengan amal soleh aku hisab nanti, dia berjaya, sejahtera. Yang ringan timbangan, banyak kejahatan, dia akan gagal, kecundang, neraka menanti. Maka tuan-tuan, hisab dan timbangan hari akhirat milik Allah, bukan milik mutlak kita. Milik mutlak Allah, bukan milik kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita insya-Allah. Baik, insya-Allah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesimpulan begitu ringkas. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit mengenai, minta Ustaz bacakan sikit doa sebagai memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamna ya Rahman, Allahumma arhamna ya Karim. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz dan juga penonton-penonton. Semoga kita bertemu lagi yang baik semua pada Allah SWT, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.